Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Julia Zulaika binti Muhammad Rosli. Jadi, saya akan membentangkan tentang analisis bentuk kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam penulisan karangan murid darjah 6. Baiklah, di sini saya tunjukkan contoh karangan murid darjah 6 yang saya telah analisis. Baiklah, yang pertama kita akan bergerak kepada kesalahan ejaan. Baiklah, di sini kita dapat lihat beberapa kesalahan ejaan daripada penulisan karangan murid darjah 6 ini. Baiklah, kesalahan pertama iaitu ejaan singki, di mana murid ini telah mengeja sebagai singki kerana dia telah meletakkan huruf J di dalamnya. Perkataan yang betul seharusnya dieja sebagai singki, di mana tiada huruf J di dalamnya. Kedua ialah kesalahan dari perkataan teknologi. Murid ini telah menukarkan huruf J, iaitu ini ialah perkataan yang salah. Kerana huruf kedua terakhir iaitu huruf J seharusnya digantikan dengan huruf G supaya ia menjadi teknologi. Yang ketiga ialah kesalahan dari segi tangka tandas. Sepatutnya pembetulan ialah tangki tandas. Huruf terakhir seharusnya digantikan dengan huruf I. Baiklah, kesalahan yang keempat pula iaitu dari segi perkataan risiko, di mana murid ini telah mengejanya sebagai resiko. Ini ialah kesalahan kerana pembetulan ia sepatutnya dieja sebagai risiko, di mana huruf I seharusnya digantikan dengan huruf I. Akhir sekali ialah kesalahan dari perkataan peserta. Peserta tidak seharusnya mengadakan huruf R selepas perkataan PE. Ejaan peserta tidak mempunyai huruf R selepas huruf I yang pertama, dan ia seharusnya dieja sebagai peserta. Baiklah, yang kedua kita akan bergerak pula kepada kesalahan kata. Baiklah, di sini saya telah gariskan beberapa kesalahan kata dalam penulisan karangan murid darjah 6 ini. Baiklah, kesalahan pertama ialah itu dalam singki. Sepatutnya murid ini harus menggunakan perkataan di dalam singki. Ini kerana kesalahan penggunaan kata sendi nama yang tidak tepat dalam ayatnya. Penggunaan kata dalam hanya di hadapan kata nama yang tidak mempunyai ruang. Kesalahan yang kedua iaitu dicampur, di mana sepatutnya murid ini menggunakan imbuhan bercampur. Penggunaan imbuhan awalan D yang tidak sesuai. Kesalahan ketiga ialah tentang pembiakan. Sepatutnya murid ini menukarkan pekat tentang itu menjadi punca pembiakan nyamuk. Keterangannya ialah penggunaan kata atau tidak perkataan yang tidak sesuai dalam ayat. Kesalahan yang keempat pula ialah mendengar video. Sepatutnya murid ini harus menggunakan perkataan menonton video. Ini kerana penggunaan kata kerja yang tidak sesuai dengan kata nama dan ayat. Namun, akhir sekali ialah kesalahan dari segi penggunaan kata adjektif waktu, iaitu murid ini telah menggunakan perkataan sekarang. Sepatutnya perkataan sekarang dia harus tukarkan kepada terkini. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan pula kesalahan ayat yang terdapat dalam penulisan karangan murid ini. Di sini saya telah gariskan juga kesalahan ayat yang terdapat dalam karangan ini. Baiklah, yang pertama, pada 19 Februari sebelum ini, seharusnya murid ini perlu menggunakan pada 19 Februari yang lalu. Ini kerana peristiwa yang sudah lepas, seharusnya kita menggunakan perkataan yang lalu atau yang lepas untuk menyebut tentangnya. Kesalahan yang kedua ialah 20 orang serta guru. Sepatutnya murid ini menambahkan perkataan selepas perkataan 20 orang itu bagi menguatkan ayat itu. Ini menunjukkan 20 orang apa? Ayat yang tidak lengkap dan tidak menyampaikan maklumat yang betul kerana tiada perkataan yang menyokong frasa 20 orang tersebut. Kesalahan ketiga ialah kami diterangkan penggunaan. Pembetulan kepada ayat ini ialah kami diterangkan tentang penggunaan.
Ini kerana penyampaian ayat yang tidak jelas kerana tertinggal perkataan untuk menyokong ayat tersebut tentang apa. Kesalahan ayat yang keempat pula ialah teknologi ini mengurangkan. Murid ini sepatutnya menukarkan ayat itu tersebut menjadi teknologi ini mampu mengurangkan. Ini kerana ayat yang tidak gramatis kerana tiadanya perkataan yang menyokong frasa tersebut. Akhir sekali ialah telah memberikan pengetahuan. Pembetulan kepada ayat ini sepatutnya menjadi telah memberikan banyak pengetahuan. Ini kerana ayat menjadi tidak gramatis. Tiada penggunaan kata bilangan di dalam ayat untuk menerangkan bahawa murid tersebut telah mendapat banyak input daripada program tersebut. Baiklah, di sini saya dapat simpulkan bahawa tata bahasa ini sangat penting dalam penulisan kerana ia memastikan mesej disampaikan dengan jelas, tepat dan berkesan. Dengan penggunaan tata bahasa yang betul, penulis dapat menyampaikan maksud dan mudah difahami. Apabila ayat disusun secara teratur, pembaca dapat memahami maksudnya tanpa kekeliruan. Tata bahasa juga membantu penulis menyusun idea secara sistematik yang sangat penting dalam esei atau artikel. Secara keseluruhannya, tata bahasa merupakan asas dalam penulisan untuk menyampaikan idea dengan efektif, membina imej penulis dan memastikan pemahaman yang jelas. Baiklah, ini rujukan yang saya gunakan sepanjang saya menganalisis karangan murid darjah 6 ini. Sekian itu daripada saya sebagai Nur Iman Julia Zulaika. Terima kasih.